Saksi Syak Najib terbabit dalam Scheme of Things 1MDB. Bekas Pengerusi One Malaysia Development Berhad 1MDB Tan Sri Muhammad Baqir Salim memberitahu Mahkamah Tinggi kemarin beliau mengesyaki Datuk Seri Najib Razak terbabit dalam Scheme of Things berhubung projek usaha sama antara One Malaysia Development Berhad dan Petrol Saudi International Limited PSR pada tahun 2009. Muhammad Baqir juga saksi pendakwaan ke-13 berkata demikian ketika menjawab soalan peguam bela Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah pada sesi pemeriksaan balas dalam kes Najib berhubung pindaan terhadap laporan akhir audit 1MDB. Muhammad Baqir berkata kecurigaan itu timbul kerana projek usaha sama berkenaan dilakukan dengan tergesa-gesa sedangkan dalam kalangan ahli lembaga pengarah BOD yang lain melihat red flags atau tanda berbahaya. Menurut beliau, BOD mengingatkan pengurusan untuk mematuhi beberapa syarat tetapi pada masa sama, perjanjian usaha sama itu ditandatangani dengan dana bagi projek berkenaan dibahagikan menyebabkan mereka terkejut. Saya mengesyaki bekas Perdana Menteri mengetahui dan terlibat dengan penipuan membabitkan Petrol Saudi. Perasaan sama turut dirasai oleh ahli-ahli lembaga pengarah 1MDB lain. Kita perlu melihat kepada keseluruhan projek usaha sama tersebut. Sekiranya saya tidak menjawab panggilan telefon daripada Najib, ahli lembaga pengarah tidak akan mempercepatkan perjanjian tersebut. Ini yang mula membangkitkan syak saya. Kenapa perlu mempercepatkan sesuatu perjanjian tanpa melalui prosedur biasa? Katanya lapor utusan Malaysia. Bagaimanapun, Syafiee mempersoalkan Muhammad Baqir kerana menyalahkan Najib sedangkan pihak pengurusan yang tidak mengikuti arahan BOD. Muhammad Baqir kata Syafiee juga tidak memberikan taklimat kepada Najib berhubung ketidakpatuhan tersebut. Menjawab persoalan ini, Muhammad Baqir berkata beliau boleh merumuskan bahawa jika tidak kerana panggilan telefon yang dibuat Najib melalui telefon Jolo, BOD tidak akan mempercepatkan projek usaha sama itu yang boleh dibuat mengikut proses normal. Namun Syafiee mendakwa Muhammad Baqir tidak menjawab soalan dan asyik mengulang perkara sama setiap kali ditanyakan mengapa beliau mengesyaki Najib. Saya bersama kamu dan mahu hentam pengurusan. Kenapa kamu hendak hentam Perdana Menteri sedangkan BOD diperdayakan? Saya tidak mempersoalkan integriti kamu. Saya cuma hendak memahami apa yang berlaku sehingga menyebabkan anak guam saya berada di sini. Tetapi pengurusan di bawah kamu, kenapa kamu hendak menyalahkan Perdana Menteri? Soalnya. Muhammad Baqir menjelaskan bahawa Syafiee perlu melihat kepada keseluruhan proses dan tidak wajar bertanyakan soalan secara spesifik. Bekas pengerusi 1MDB itu dalam keterangannya sebelum ini berkata, BOD 1MDB diminta oleh Najib untuk tidak menghabiskan masa depan meneliti transaksi lepas syarikat, sebaliknya menumpukan kepada cadangan usaha sama dengan PSI. Kata Muhammad Baqir, perkara itu disampaikan Najib melalui panggilan telefon selepas bekas Perdana Menteri itu selesai bercakap dengan Jolo yang turut hadir ketika mesyuarat lembaga pengarah 1MDB pada September 2009. Muhammad Baqir meletakkan jawatannya pada 19 Oktober 2009. Najib didakwa menggunakan kedudukan beliau ketika itu untuk mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan akhir pengauditan 1MDB sebelum dibentangkan kepada Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC bagi mengelak sebarang tindakan diambil terhadapnya. Arul Kanda pula didakwa bersubahat dengan Najib dalam membuat pindaan bagi melindungi bekas Perdana Menteri itu daripada tindakan tata tertib, sivil atau jenayah berkaitan 1MDB. Menurut laporan, bekas Ketua Audit Negara pada ketika itu Tan Sri Amrin Buang mendapat arahan supaya memidai laporan audit asal 1MDB tersebut dan Datuk Nur Sawani pula diarah untuk memusnahkan salinan bercetak asal berkenaan. Pindaan dibuat untuk menyembunyikan kehadiran ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Jo atau Jolo. Perbuatan ini diakui oleh bekas Ketua Setiausaha Sulit Najib iaitu saksi pendakwaan ke-11 Tan Sri Shukri Muhammad Saleh dalam keterangannya di mahkamah. Pada 26 Februari 2016, saya jumpa Najib di pejabatnya dan Najib arahkan saya lebih kurang macam ini. Shukri, anda beritahu audit agar isu sensitif dan tak relevan seperti Jolo dalam 1MDB tak dimasukkan dalam laporan. Katanya lapor bernama 30 September 2021. Najib juga sedang dibicarakan dalam kes yang berasingan dengan 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah sebanyak 2.3 bilion ringgit daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah sama. Dalam kes ini, mahkamah diberitahu melalui kerjasama 1MDB PSI itu, 1MDB menyuntik dana berjumlah 1 bilion US dollar sebagai modal permulaan yang dibayar secara tunai. Bagaimanapun, daripada jumlah itu, 700 juta US dollar dilencongkan ke dalam syarikat Gusta Limited yang kemudian didakwa dimiliki oleh Jolo.
Akibatnya 700 juta US dolar kira-kira 2.96 bilion ringgit mengikut pertukaran semasa kini menjadi sebahagian daripada hutang 1MDB. Najib seorang Perdana Menteri yang amat berkuasa ketika itu dan ramai penasihat. Logik akal tak akan begitu mudah dipedaya seperti yang didakwa oleh Syafiee dalam hujah pembelaannya. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Melalui cara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.